Dah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Nur Hasrida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Yang dihormati Encik Khairuddin bin Nuzari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan. Yang dihormati Penolong-Penolong Pengarah, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah serta anggota kumpulan pelaksana sekalian. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan perkenannya jua. Maka kita dapat bersama-sama dalam Majlis Perhimpunan Staf secara dalam talian menerusi YouTube Live pada petang ini. Atur cara majlis pada petang ini dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku, Selamat Sultan dan KMKT Terbilang.
bacaan Ikra Perkhidmatan Awam di bawah pimpinan Jawatan Kuasa Dokumentasi. Kami yang dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan tanggungjawab, berusaha mengikis sikap, mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat, dan pembangunan negara, bekerja sama dalam membantras kelemahan dan musuh-musuh negara, dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memohon keberkatan majlis pada petang yang penuh bermakna ini, marilah kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa di bawah pimpinan Al-Fadil Ustaz Khairil Azwar bin Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, Ya Fattahu Ya Karim, kami berhimpun Ya Allah pada pagi yang penuh keberkatan dan kemuliaan ini bersempena dengan majlis perhimpunan staf Kolej Matrikulasi Kelantan bagi menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa agar berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Akramal Akramin, justeru berkatilah pertemuan kami pada hari ini. Berkatilah usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Fattahu, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim dalam kalangan kami, padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan demi kecemerlangan dan kegemilangan anak bangsa kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kehadrat-Mu Ya Allah, kurniakanlah pada kami kesejahteraan dan kesihatan, kedamaian dan ketenangan dalam kami melaksanakan tanggungjawab dan tugas kami ini Ya Allah.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Rabbana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al hadza jam'an jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairil Azwar bin Muhammad Nur di atas bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita saksikan tayangan slide pengumuman warga baharu KMKT, warga KMKT yang bertukar kelahiran, perkahwinan dan Pada tanggal 3 Januari 2021, Puan Nuraihan binti Omar secara rasminya telah menamatkan perkhidmatan sebagai penjawat awam. Puan Nuraihan binti Omar telah mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 2 cahaya mata. Beliau mula berkhidmat di Maktab Perguruan Kota Baru. Di Maktab Perguruan, beliau sentiasa menunjukkan prestasi kerja yang cemerlang dan sering mendapat kenaikan pangkat. Beliau amat aktif dalam semua program di Maktab Perguruan. Antara tempat bertugas sepanjang perkhidmatan beliau adalah di IPG Kota Baru, SK Sri Rantau Panjang 1, Maktab Sultan Ismail, SK Ketereh, SMK Baruh Pial dan Kolej Matrikulasi Kelantan. Di antara sumbangan bermakna beliau dalam organisasi yang beliau bertugas ialah membantu SK Ketereh mendapat sijil audit tanpa teguran, mengurus hal ehwal pentadbiran dan keuangan sekolah dan mendapat keputusan cemerlang selama 3 tahun berturut-turut. Beliau juga berjaya menyelesaikan urusan kenaikan pangkat hampir 100 kenaikan di Maktab Sultan Ismail. Di Kolej Matrikulasi Kelantan, beliau telah menyumbang dan memainkan peranan penting dalam semua program kolej seperti MPPB, KASUS, EXA, pertandingan DK Barat program matrikulasi dan lain-lain lagi.
Beliau juga bertanggungjawab dalam mengurus hal-hal pentadbiran dan penjawatan. Beliau mempamerkan prestasi kerja yang cemerlang, berjaya menyelesaikan kes-kes terpencil yang tertunggak, dan beliau melakukan pembaharuan dalam meningkatkan lagi sistem pengurusan di pejabat Kolej Matrikulasi Kelantan. Sumbangan beliau diiktiraf oleh Kolej Matrikulasi Kelantan dengan penganugerahan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019. Sesungguhnya, kehilangan beliau amat dirasai oleh seluruh warga kolej. Kami mengucapkan selamat bersara Puan Noraihan binti Omar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis pada petang ini diteruskan dengan taklimat pengoperasian yang akan disampaikan oleh Yang dihormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Sama-sama kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berusaha Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Yang berusaha ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, ketua-ketua bahagian, penolong-penolong pengarah, pensyarah-pensyarah, staf AKP, seterusnya, warga Kolej Matrikulasi Kelantan yang dihormati sekalian. Pertama kalinya saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana di petang yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama dalam perhimpunan staf bilangan 1 2021. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, di dalam taklimat pengoperasian bagi perhimpunan pensyarah bilangan 1 2021 ini, saya menggariskan 9 perkara untuk dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Perkara pertama adalah berkaitan dengan takwim akademik bahagian matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum, berdasarkan sidang akhbar YBMK Pendidikan pada 12 September 2021, cuti pertengahan semester 1 dianjak dari 3 hingga 7 Oktober kepada 10
hingga 14 Oktober 2021. Ini adalah berikutan dengan usaha-usaha penempatan pelajar ke kolej-kolej matrikulasi di seluruh Malaysia. Bagi penempatan pelajar di kolej matrikulasi di seluruh Malaysia, tarikh kemasukan adalah pada 10 hingga 16 Oktober 2021 dan ini adalah tertakluk kepada status fasa di dalam Pelan Pemulihan Negara. Bagi negeri Kelantan, pada masa ini kita berada pada fasa 2 dan kita tidak terlibat dengan proses ini. Namun demikian, kita perlu bersedia sekiranya kita beralih ke fasa 3 bagi Pelan Pemulihan Negara, maka pelajar-pelajar kita akan mula masuk pada 10 hingga 16 Oktober 2021. Bagi memastikan standard operasi prosedur dipatuhi, kemasukan pelajar adalah secara berperingkat dan pelajar-pelajar yang masuk hendaklah lengkap 2 dos vaksin dan negatif COVID-19. Manakala mod PDP yang akan dilaksanakan adalah secara hybrid. Yang kedua, mod bekerja fasa 2 PPN. Seperti mana yang tuan-tuan sedang laksanakan sekarang, kita akan bekerja di pejabat sebanyak 60%, iaitu maksimum 4 jam bekerja di pejabat dan 4 hingga 5 jam bekerja di rumah, iaitu 4 jam bagi pesyarah dan 5 jam bagi staf AKP. Manakala untuk bekerja di rumah adalah 40%, di mana tuan-tuan perlu berada ataupun bekerja selama 8 ataupun 9 jam setiap hari. Dan walaupun tuan-tuan berada ataupun dijadualkan untuk bekerja di rumah, namun tuan-tuan boleh dipanggil pada bila-bila masa saja ke pejabat sekiranya ada keperluan. Perkara keempat berkaitan dengan laporan sistem kehadiran. Untuk makluman tuan-tuan, mulai 1 Ogos 2021, Kolej Matrikulasi Kelantan telah mula melaksanakan sistem kehadiran secara biometrik secara sepenuhnya dan tidak ada lagi punch card mulai tarikh yang berkenaan. Sistem ini diintegrasikan dengan sistem AutoGate dan juga sistem online. Bagi sistem AutoGate, tuan-tuan diperingatkan supaya sentiasa membawa kad staf, iaitu RFID, bagi memastikan apabila tuan-tuan masuk ke dalam kawasan kolej, kehadiran tuan-tuan direkodkan di pintu utama. Dan kemudian untuk sistem biometrik, tuan-tuan diminta untuk memastikan bahawa apabila tuan-tuan meletakkan thumbprint tuan-tuan di peranti yang berkenaan, ianya hendaklah disahkan oleh sistem yang berkenaan. Dan yang akhirnya ialah sistem online. Pihak kolej menyeru supaya tuan-tuan sentiasa clock in dan clock out. Kita dapati untuk tujuan clock in hanya 95.35% pematuhan dalam kalangan staf dan untuk clock out pematuhan sekitar 70.51% sahaja. Ini adalah penting terutamanya bagi audit perjawatan yang memastikan bahawa tuan-tuan bekerja 8 hingga 9 jam pada setiap hari bekerja. Perkara kelima berkaitan dengan status vaksinasi warga. Seperti mana yang tuan-tuan semua maklum, bahawa adalah penting untuk kita berada dalam herd immunity bagi memastikan kolej kita berada di dalam gelombang selamat. Untuk makluman tuan-tuan, status vaksinasi bagi pegawai perkhidmatan pendidikan adalah 90.41% lengkap 2 dos, bagi staf bukan guru 96.88% lengkap 2 dos, dan bagi kaki tangan swasta seperti KBK, PKK dan juga outsource kita yang lain 96.72% telah lengkap vaksinasi. Dan secara keseluruhannya daripada 409 orang warga yang berada di dalam Kolej Matrikulasi Kelantan, seramai 395 orang telah lengkap vaksinasi penuh, iaitu 96.57%. Perkara keenam adalah berkaitan dengan status vaksinasi pelajar. Untuk makluman tuan-tuan, jumlah pelajar semasa adalah seramai 2,380 orang. 1,534 orang daripadanya telah mendapatkan dos yang pertama
dan 1,241 orang ataupun 52.1% telah pun lengkap dos yang kedua. Manakala peratusan pelajar kita yang masih lagi belum menerima vaksinasi adalah seramai 846 orang ataupun 35.55%. Seterusnya, perkara ketujuh, laporan latihan dalam perkhidmatan dan juga mata kredit MyPBBB. Tahniah diucapkan kepada semua warga KMKT. Laporan yang kita terima pada 24 September 2021, semua warga kita telah pun berjaya menyelesaikan latihan dalam perkhidmatan minimum 5 hari. Manakala bagi 42 mata kredit MyPBB, alhamdulillah kita juga telah melepasi sasaran yang ditetapkan oleh bahagian matrikulasi, iaitu bahagian matrikulasi mensasarkan kita untuk mencapai 70% mata 42 mata MyPBB, dan Kolej Matrikulasi Kelantan sehingga 17 September 2021 telah pun mencapai 83%. Perkara yang ke-8, status pembinaan surau. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, tempoh kontrak bagi pembinaan surau adalah 18 bulan, iaitu bermula pada April 2020 yang sepatutnya siap mengikut jadual asal pada September 2021. Namun demikian, disebabkan masalah pandemik dan juga beberapa isu lain, pembinaan surau tidak dapat disiapkan mengikut jadual asal. Status semasa yang kita dapati iaitu pada 27 hari bulan 9 2021, hanya kira-kira 45% sahaja secara fizikal pembinaan surau kita dapat diselesaikan. Dan mengikut penjajaran masa yang baharu, surau kita dijangka siap pada April 2022. Saya teruskan dengan perkongsian penglibatan dan kejayaan pelajar-pelajar kita dalam menyertai aktiviti core curriculum. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar kita telah pun menyertai beberapa program core curriculum yang dianjurkan oleh bahagian matrikulasi Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan di antara kejayaan pelajar-pelajar kita, yang pertama, kita berjaya mendapat johan bagi nyanyian lagu puisi lelaki di Sayembara Puisi. Manakala kita mendapat naib johan bagi program Clash of Mathematicians, dan kita mendapat tempat ketiga bagi Digital Innovation Maths e-Shopping. Tidak ketinggalan juga, Kolej Matrikulasi Kelantan menyertai program Drawnetric Virtual Challenge, dan keputusannya bagi peserta wanita kita berjaya mendapat tempat yang kedua, dan bagi peserta lelaki kita berjaya mendapat tempat yang ketiga. Dan akhirnya kita juga mendapat tempat yang kelima bagi peserta sajak wanita di dalam Sayembara Puisi. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini salah seorang daripada pesyarah kita telah pun viral di dalam aplikasi TikTok, di mana beliau mengongsikan bagaimana beliau menggunakan mini studio yang dibuat daripada kotak-kotak yang berharga kurang daripada RM10. Kita ucapkan tahniah kepada Encik Nikmaji Zaidi dan ahli kumpulannya, Encik Sarimi Sabdin dan juga Encik Syah Rizwan, yang telah membuat inovasi yang bagus dan telah pun menghasilkan positive vibes kepada laman sosial TikTok. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Encik Nikmaji Zaidi dan rakan-rakannya dalam usaha membawa positive vibes di dalam laman media sosial. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, di dalam situasi pandemik yang berubah kepada endemik, COVID-19 sudah hidup bersama-sama dengan kita. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan,
supaya kita sama-sama untuk menjaga diri, jaga kesihatan, dan saya doakan semoga tuan-tuan sentiasa berada di dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Dihormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, di atas taklimat yang disampaikan sebentar tadi. Seterusnya, marilah sama-sama kita dengarkan ucap tama oleh Yang Berusaha Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Encik Khairuddin bin Nozari, Timbalan Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan, barisan ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit penuh pengarah, para pensyarah AKP dan tuan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana kita diberikan kesihatan yang baik untuk berada bersama-sama dalam perhimpunan pensyarah dan staf pada kali ini. Di sini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada jawatankuasa yang membantu memastikan perhimpunan dapat diadakan pada hari ini. Untuk makluman tuan-puan sekalian, kita akan menerima pelajar tidak berapa lama lagi, di mana apabila di negeri Kelantan melalui ataupun diumumkan fasa ketiga, maka bermulalah kemasukan pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan. Dan untuk makluman tuan-puan juga, pihak kolej, pihak pengurusan kolej sedang berusaha dengan gigih untuk memastikan persediaan kita untuk berhadapan untuk menerima pelajar baru dalam situasi yang masih berada dalam keadaan pandemik. Kita merancang dengan teliti lah untuk memastikan keselesaan pelajar. Jadi di sini saya untuk bagi pihak orang kata pensyarah, saya mengharapkanlah para pensyarah perlu bersiap-siaga lah, seperti mana kita maklum sebelum ini anak-anak pelajar kita menjalani proses pembelajaran dan pengajaran dalam secara atas talian. Jadi apabila mereka berada di kolej, kemungkinan kita akan berada dalam situasi bersemuka. Jadi walau bagaimanapun, saya mengharapkanlah kerjasama daripada para pensyarah untuk memastikan kepatuhan SOP berlaku dengan teratur dan sistematik semasa proses pembelajaran berlangsung. Begitu juga dengan AKP, anggota kumpulan sokongan tuan-puan adalah komplimen, itu pelengkap pada kami. Tuan-puan juga perlu sama-sama membantu pihak pengurusan untuk memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara kita patuhi. Untuk hadirin yang saya muliakan sekalian, jadi apabila kami pihak pengurusan melihat sepanjang proses tahun 2021 kita menghadapi berbagai cabaran, di mana kalau tuan-puan masih ingat pada awal tahun 2021, di mana pelajar kembali semula yang sesi lepas kembali semula ke kolej, di mana kita dapati banyak perkara yang telah dilaksanakan oleh warga kerja Kolej Matrikulasi Kelantan. Tapi alhamdulillah dengan komitmen yang padu dan mantap serta kebersamaan tuan-puan, kita dapat mengharungi cabaran dalam memastikan kemenjadian murid, memastikan kepatuhan SOP, memastikan kualiti kerja di KMKT
yang cemerlang dan gemilang. Jadi di sini saya mengambil ruang juga untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua warga kerja Kolej Matrikulah Kelantan di atas kerjasama yang saya memang rasa bertuah berada di Kolej Matrikulah Kelantan, mempunyai warga kerja yang semuanya hebat-hebat dan bagus. Begitu juga dari segi kualiti, saya melihat pada tahun 2021 dan 2020 yang lepas pun kalau tuan-puan perhatikan atau lihat di mana banyak atau ramai pesyarah-pesyarah di Kolej Matrikulasi Kelantan ni terlibat dengan PLC, KIK dan inovasi, dan pelibatan mereka bukan calang-calang lah, bukan sebagai peserta sahaja, mereka telah menggondol menjuari, dapat pingat emas, perak, gangsa. Dan di sini saya melihatlah bahawa pensyarah-pensyarah di Kolej Matrikulasi Kelantan memang hebat-hebat dan mereka telah memberi satu gambaran lah kepada pihak yang luar. Istilah maknanya kita boleh duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan institusi pendidikan lain. Jadi saya mengharapkan untuk tahun ini dan seterusnya lebih banyak pelibatan, sebab kita sedia maklum bahawa pesyarah-pesyarah di Kolej Matrikulasi Kelantan ni kebanyakan mereka dah berada di grade DG 48 dan grade DG 54 KUP, maknanya pembimbing, peneraju perubahan dan pemikir strategik. Jadi di ruang ini jugalah saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada AKP, anggota kumpulan sokongan, yang mana cabaran yang kita harungi oleh pesyarah juga diharungi oleh AKP kita, di mana apabila kalau kita ingat cabaran bila air, bekalan air kita ada masalah disebabkan oleh pipe yang pecah, di mana saya tengok usaha yang padulah daripada AKP kita berjaya meningkatkan lagi kualiti yang boring yang kita dah ada dengan sumbangan-sumbangan daripada warga Kolej Matrikulasi Kelantan, dan kita juga ada mata air yang mana kita tambah baik diletakkan tangki dan sebagainya. Jadi di situ saya nampaklah apabila satu organisasi adanya kebersamaan, adanya penyatuan hati dan rasa tanggungjawab serta amanah, kita berjaya mengharungi suka duka ataupun kesukaran bersama. Dan ini untuk makluman tuan-puan sekalian, sumbangan ataupun apa yang telah dilakukan oleh puan-puan orang ataupun mendapat pujian lah daripada pihak atasan dan juga bahagian metrokasi. Yang berusaha Dr. Pengarah kita mengucapkan terima kasih. Hadirin dan hadirat saya muliakan sekalian. Jadi apabila kehadiran pelajar sesi 21-22, kita masih berada dalam situasi pandemik, bermakna SOP masih perlu kita perketatkan bagi mengelakkan beradanya kluster di Kolej Matrikulasi. Jadi di sini saya amat mengharapkan kerjasama daripada tuan-puan untuk memastikan proses PDP untuk pelajar berjalan dengan baik. Konsep saya adalah pensyarah mengajar, pelajar belajar. Jadi saya di sini saya mengharapkan supaya pesyarah-pesyarah kanan grade DG 52 dan DG 54 KUP boleh duduk bersama berfikir apakah kaedah yang dapat kita lakukan sekiranya ada dalam kalangan pelajar kita yang mungkin boleh masuk terus dengan 2 dos dah lengkap, dan mungkin ada yang tidak lengkap lagi, mungkin perlu berada di rumah. Apakah kaedah yang perlu tuan-puan fikirkan supaya pembelajaran anak-anak pelajar ni yang berada di luar sana tidak terjejas, dan pensyarah pun tidak rasa terbeban lah, maknanya dalam masa yang sama mengajar kumpulan yang sama, pelajar di dalam kolej dan luar juga boleh belajar. Jadi di situ kena ada lah, dan saya percayalah dengan kehebatan PLC, inovasi, KIK yang telah dibuat oleh pesyarah-pesyarah di sini, kita mampu menangani isu tersebut. Hadirin yang saya muliakan sekalian, jadi saya amat berharaplah agar kita sama-sama meneruskan untuk memperkasakan Kolej Matrikulasi Kelantan dan program metrokrasi
supaya ianya menjadi pilihan pelajar lepasan menengah dan seterusnya kita boleh memperkasakan lagi Kementerian Pendidikan Malaysia. Akhir sekali saya mengucapkan tahniah dan syabas sekali lagi kepada semua warga kerja Kolej Matrikulasi Kelantan dan seterusnya kepada jawatankuasa yang berusaha untuk memastikan perhimpunan staf kali ini dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan pandemik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada peneraju utama KMKT iaitu Yang Berusaha Puan Nur Haslida binti Tahir, Pengarah Kolej Matrikulasi Kelantan di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Harum semerbak si bunga melur jadi hiasan taman larangan. Sejambak pantun mesra dihulur, setulus ingatan mengimbau kenangan. Pada hari ini, kita cukup bertuah kerana dapat mendengar ucapan persaraan oleh insan yang diraih iaitu Cik Zuraida binti Muhammad dan Puan Nuraihan binti Omar. Sama-sama kita ikuti. Sejahtera. Seperti yang semua sudah maklum, saya sudah bersara pada 3 bulan 1 2021 baru ini. Alhamdulillah, saya sudah pun berjaya menyudahkan 30 tahun perkhidmatan saya sebagai pegawai kekitangan kerajaan. Alhamdulillah. Saya bermula di Maktab Perguruan Kota Baru yang kini dikenali sebagai IPG dan saya menyudahkan perkhidmatan saya di KMKT iaitu jabatan yang ke-6 bagi saya. Alhamdulillah. Di kesempatan ini, saya ingin memohon maaf daripada semua sepanjang perkhidmatan saya di KMKT iaitu bermula 2 bulan 4 2018 sehingga 2 bulan 1 2021. Di atas segala kesalahan yang saya lakukan sama ada secara sengaja atau tidak. Maafkan saya mohon maaf daripada semua. Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan pihak pengurusan yang sentiasa bersama saya di dalam menjalankan tugas, yang tidak pernah jemu memberi tunjuk ajar. Terima kasih. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekerja yang sentiasa memberi komitmen, bantuan, teguran semasa saya berada di KMKT. Terima kasih. Semoga hubungan silaturahim antara kita berkekalan. Selamat maju jaya untuk semua. Sehingga itu, jumpa lagi lain masa, lain waktu. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Kolej Matrikulasi Kelantan yang sudi memberikan ruang untuk saya memberikan ucapan persaraan yang tertangguh disebabkan oleh PKP yang lepas. Dan saya telah bersara wajib pada 10 Ogos 2021 dan setelah 31 tahun berkhidmat dalam bahagian pendidikan. Kiranya adik-adik yang umurnya 31 tahun ke bawah belum dilahirkan apabila Makcik Zu ni memulakan kerjaya sebagai seorang pendidik. Dari segi pengalaman kerjanya, saya memulakan kerjaya agak lambat disebabkan isu kegawatan ekonomi selepas saya grad. Dan saya telah diserapkan ke dalam skim khidmat sambilan siswazah iaitu SKS dan diberi gaji antara 500 hingga 600 dan ditempatkan di bahagian di Hospital Besar Kota Baru pada masa itu kita panggil sebagai Hospital Besar Kota Baru, sekarang dikenali sebagai HRPZ.
Dan di hospital Kota Baru tu saya diletakkan di bahagian SOPD, iaitu Surgical and Orthopedic Outpatient Department, di bawah menjadi setiausaha kepada Consultant Surgeon Mr. Kandasamy. Kemudian selepas itu saya menyambung pelajaran untuk dapatkan diploma pendidikan, dan di first posting saya adalah di Pusat Matrikulasi UKM di Kuala Pilah. Dan saya berada di sini selama 9 tahun, iaitu 1990 sehingga 1999. Kemudian kesemua kami dipindahkan secara berjemaah ke KMM pada 1999 disebabkan tapak UKM tu akan dibuat Kolej Matrikulasi Negeri 9. Dan kami dipindahkan setelah KPM mengambil alih pengajian matrikulasi daripada Universiti Awam. Dan di KMM ni hanya 3 tahun saja, tetapi memori sama-sama membangunkan KMM daripada bangunan kosong kepada yang boleh dipakai masih kekal hingga ke hari ini. Dan apabila KMJ dibuka pada 2002, saya dipindahkan sekali lagi ke KMJ dan untuk set upkan unit biologi di Kolej Matrikulasi Johor. Dan di KMJ ni adalah perkhidmatan saya yang paling lama sekali, iaitu 12 tahun. Dan pada 2014 saya mohon pindah okey. Dan ini pertama kali saya mohon pindah, selama ni saya dipindahkan dan ke Kolej Matrikulasi Kelantan apabila dia dibuka dan menghabiskan sisa-sisa perkhidmatan di Kolej Matrikulasi Kelantan. Setelah bersara hampir 2 bulan apa yang saya rindukan di KMKT ni sesi saya tanya saya jawab Ada 3 perkara kecil tapi memberikan impak yang besar kepada saya sepanjang saya rasai selepas 2 bulan saya pencen. Yang pertama yang saya rindu adalah saya tak dapat lagi sharing breakfast dengan kawan-kawan unit dan juga kawan-kawan wing, iaitu daripada unit bahasa Inggeris, daripada PAM. Kadang-kadang kami makan bersama-sama selalunya selepas kelas, iaitu pukul 10 pagi. So dalam kalau nak dikira dalam 1 minggu tu ada 5 hari. So dalam 5 hari tu saya akan pergi kepada gerai-gerai yang berbeza-beza untuk mempelbagaikan makanan pagi tu. Dan jangan bimbang kalau sekiranya tak sempat membeli, insya-Allah rezeki tak salah alamat, kita akan dapat makan free. Perkara kedua yang saya rindui adalah KMKT ni ada banyak tempat yang cantik They have very beautiful sceneries. Kalau pagi tu macam rasa dekat Cameron Highland Okay. Dan walaupun foto-foto yang saya ambil ni taklah secantik mana macam pensyarah yang punya fotografi macam Cik Syamil, Cik Nazri, tapi rasa bangga tu adalah sebab kata orang beauty is in the eye of the beholder. Dan betul lah apa yang orang kata bila sesuatu itu depan mata kita, kita tak pernah menghargai tapi kita akan rasa kehilangan bila benda itu dah tak ada dalam pandangan Okay, sekali adalah tentang friendship friendship daripada tak kenal jadi kenal, daripada rakan menjadi sahabat, dan sentiasa bersama tak kira semasa sedih ke atau gembira ke atau semasa sakit ke atau masa sihat pun. Dan terima kasih kerana berjumpa kalian dalam perjalanan kehidupan ini. Okay, sekali saya mohon maaf kepada Puan Haslida atau saya pendihas disebabkan letakkan gambar ni tanpa minta permission pun, dan saya nampak Puan dalam gambar macam cute sangat naik motor. Dan di kesempatan ini saya ingin memohon dengan rendah hati, ingin mohon maaf kepada Puan Pengarah, pihak-pihak pengurusan yang lain, kepada pensyarah, rakan-rakan pensyarah, juga staf sokongan. Sekiranya ada perkataan saya atau perbuatan saya yang menyinggung perasaan secara sengaja atau tidak, saya sangat-sangat mohon maaf Dan saya sudahi dengan satu pantun kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi.
Dan bila kita nak berjumpa semula itu adalah rahsia Allah. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung penghargaan diucapkan kepada insan yang diraih Cik Zuraidah binti Muhammad dan Puan Nuraihan binti Omar di atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Walaupun Cik Zuraidah dan Puan Nuraihan telah bersara, namun perpisahan bukan bererti berhenti untuk menyatukan hati. Kami seluruh warga KMKT mengucapkan selamat menikmati persaraan. Berdayung sampan ke tanah semenanjung, hendak membeli tikalah rotan. Budi dikenang, bakti disanjung, kekal subur dalam ingatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya marilah kita dengarkan perkongsian ilmu oleh Ustaz Raja Azhar bin Raja Ismail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ia berusaha puan pengarah, timbalan pengarah, ketua-ketua jabatan, PAK dan semua staf Kolej Matrikulasi Kelantan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita bersua mukalah secara maya dalam perjumpaan staf kali ini, dan saya terima kasih banyak-banyak kepada Rustia, terutamanya timbalan yang memberi masa kepada saya sedikit untuk sama-sama kita tazkirah, ingat mengingati lebih-lebih lagi diri saya yang sebuah kekurangan ini. Dan saya rasa seronok sebenarnya kerana budaya ilmu itulah mula masuk dalam setiap aktiviti kita, bukan saja di kalangan pelajar tetapi di kalangan staf, pensyarah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan sebagaimana yang dijanji oleh baginda Rasul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa-siapa yang Allah hendak kebaikan pada diri seseorang itu, kata Nabi, maka Allah memberi faham dalam agama dia. Jadi insya-Allah pada kali ini saya akan bercakap sedikit berkaitan dengan kasih sayang, kebahagiaan dan kasih sayang. Sebenarnya dalam hidup kita ini, apa yang kita cari sebenarnya? Yang kita cari tak lain tak bukan adalah kebahagiaan. Hidup kita tidak lama. Hidup kita tidak lama, sekejap saja. Jadi ada orang ramai orang yang silap sebenarnya. Yang dia cari dalam hidup ini adalah harta benda. Yang dia cari adalah kerjaan, suami, isteri, anak-anak. Itu yang dia cari. Sebenarnya itu semua adalah alat dalam hidup ini. Alat. Matlamat yang kita sebenar hidup ini adalah kebahagiaan, kasih sayang. Itu yang kita cari. Sebab itu yang dinamakan kehidupan. Dia beza dengan hidup. Kalau hidup, dia ada nyawa, pergi mari, itu hidup. Tapi kalau kehidupan, dia ada kasih sayang, dia ada kebahagiaan. Begitu dengan rumah. Rumah dengan rumah tangga lain. Rumah bermakna ada pintu, ada tangga, itu rumah. Tapi kalau rumah tangga, dia ada kasih sayang, dia ada kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Dan itu yang kita nak bina sebenarnya. Sebab dunia tak lama sebenarnya. Dan inilah masa yang sangat penting kepada kita. Yang lepas-lepas dah, itu tak penting dah. Sebagai kenangan. Sebab itulah Nabi Isa pernah berkata, ad-dunya salah satu ayyam. Dia kata dunia ni hanya 3 hari saja. Yaumul madhi, yang pertama hari yang telah lepas dah. Tak ada apa dah. Tak boleh buat apa dah. Nabi kata macam anak panah. Kita lepas anak panah, busur panah tu. Kita lepas, kita akan undur ke belakang dah. Lepas dah saja, jadi bahan sejarah, kenangan saja dah. Jadi baik-baiklah. Kalau jahat-jahatlah. Yang kedua, hari yang akan datang. Hari yang akan datang belum tentu lagi.
Cuma angan-angan, bolehlah angan-angan. Jangan mengharap sangat. Tapi yang penting kata Isa, yaumun anta fihi. Hari yang kamu ada sekarang ini. Ini yang penting. Sehingga apa yang kalau kita buat, kalau kita kembali kepada Allah masa yang masih kita bernapas ini, segala kesalahan kita yang lepas, sebesar mana kesalahan kita yang lepas, Tuhan akan ampunkan. Bahkan ada satu kisah kan, bagaimana orang jahat yang ingin bertaubat, ingin kembali kepada Allah, dia pernah bunuh 99 orang. Tuhan terima taubat dia. Sebab itulah al-yaum anta fihi, hari yang kita ada sekarang ialah hari yang sangat penting untuk kita mencari kebahagiaan hidup kita di dunia ini dan juga di akhirat. Jadi kita gunalah harta yang kita ada, kereta kita dah, keluarga kita untuk capai kebahagiaan yang kita cari itu. Persoalannya macam mana untuk dapat kebahagiaan ini? Berpandu kepada hadis Nabi SAW, kalau kita nak bahagia ni, kita kena membahagiakan orang lain. Kita kena sebarkan kasih sayang. Dalam hadis Nabi dia sebut, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu kasihlah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, nescaya kamu akan dikasihi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit. Para malaikat mendoa rahmat untuk kita. Sebab tu arti bahagia as-sa'adah dalam bahasa Arab. As-sa'adatu dalam kitab Arab disebut as-sa'adatu huwallazi yabzalu hayatahu aw malahu aw rahatahu fi khidmatil mujtama'il bashari. Bahagia itu ialah huwallazi, apabila kamu yabzalu, memberi, hayatahu, tahu kehidupan kamu, aw malahu, harta benda kamu, aw rahatahu, masa lapan kamu. Jadi kita nak bahagia ni, kita kena memberi apa yang kita ada. Kita bukan saja ada duit ringgit. Kita ada banyak lagi benda yang kita ada. Kita ada masa, kita ada tenaga, kita ada kepakaran, kita ada ilmu. Jadi kita kena memberi. Gitu. Jadi kalau kita suka memberi, sudah tentulah orang akan mengenal jasa. Kan manusia ni sifat dia suka mengenal jasa. Orang akan senang dengan kita, suka berkawan dengan kita. Kita tidak akan musuh. Itulah kebahagiaan. Sebab kebahagiaan sebenarnya berada di dalam hati kita, bukan letak pada harta benda yang banyak. Kereta besar, rumah besar itu, ramai orang yang rumah besar, kereta besar, tapi hidup dan penuh dengan masalah. Tak tenang, bergaduh, anak tahu pergi ke mana. Jadi itu bukan itu. Kebahagiaan ini macam mana kita terjemuhkan hidup ini dalam diri kita. Walaupun kita gaji tak banyak, gaji kecil, tapi kita dapat kebahagiaan. Tu Sudirman tu naik basikal tua je. Basikal tua. Saya ingat kepada kata-kata bagaimana dialog Imam Syafi'i dengan seorang pekerja. Dia satu hari pekerja ni dia mengadu kepada Imam Syafi'i bahawa dia tak cukup pendapatan. Imam Syafi'i tanya, gaji kamu berapa? 500 dirham, dia kata. Tapi tak cukup. Tak cukup makan, tak cukup nak belanja anak-anak, tak cukup. Imam Syafi'i kata, kamu pergi jumpa majikan kamu minta kurang gaji kamu. Minta 400. Dia pun betul, pergilah jumpa majikan, minta gaji nak 400, kurang 400. Cukup sebulan? Tak cukup juga. Pergi jumpa lagi Imam Syafi'i bagi tahu, ya Tuan Syekh, tak cukup, 400 tak cukup. Kamu pergi jumpa pula minta 300. Dia pun pergi jumpa minta 300. Tiba-tiba cukup bulan dapat 300, dia rasa cukup pula. Cukup, rasa hidup seronok, rasa bahagia. Dia pergi jumpa Imam Syafi'i. Cerita keadaan dia, rasa selesa, rasa cukup dengan pendapatan 300. Apa kata Imam Syafi'i? Saudaraku, dia kata, pekerjaan yang engkau lakukan ini hanya layak dapat 300 ringgit, 300 dirham saja. Yang 200 lagi itu adalah harta, termasuk yang haram, yang hilang keberkatannya. Kerjamu ni cukup 300 ya pendapatan. Layak 300 je.
Mana keberkatan, soal keberkatan ni soal yang kita tak nampak lah. Dah. Sebab tu kita tengok kadang-kadang gaji mahal bukan. Dah. Tak cukup. Tapi orang gaji tak banyak, rasa cukup pula. Senang, happy, seronok. Dah. Dengan anak membesar dan sebagainya. Sebab itulah kebahagiaan sebenarnya bukan letak pada harta benda, tetapi letak kepada bagaimana kita melayari, menterjemahkan hidup ini, dalam pekerjaan kita. Sebab dunia Tuhan buat ni adalah nilai, ada nilai semua, ada nilai pahala semua, bergantung kepada keikhlasan kita melakukannya. Dah, dunia ini adalah ladang pahala sebenarnya. Ladang pahala. Jadi cukuplah setakat tu. Apa yang baik itu daripada Allah, dan yang lemah tu daripada kelemahan saya lah. Dan marilah sama-sama kita memperbaiki, supaya kita dapat matlamat yang kita cari dalam hidup, iaitu kebahagiaan, kasih sayang, dan hidup dengan aman dan makmur. Segala-galanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustaz Raja Azhar bin Raja Ismail di atas perkongsian ilmu yang disampaikan sebentar tadi. Ilmu pengetahuan ibarat padang pasir dan bintang di malam yang gelap. Untuk itu kerjalah ilmu sekuat daya dan upaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dengan berakhirnya sesi perkongsian ilmu sebentar tadi, maka tibalah kita ke penghujung acara. Saya selaku pengacara majlis pada petang ini mewakili seluruh ahli jawatan kuasa, pengurusan majlis dan protokol memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kekhilafan daripada pihak kami. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran melalui pautan yang telah disediakan. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.